Bayangkan Anda sedang menonton berita atau membaca laporan mengenai kematian seorang pelajar muda. Tetapi isu ini seolah-olah ditenggelamkan dalam senyap. Inilah yang sedang berlaku dalam kes tragis melibatkan Zara Khairina Mahathir, seorang pelajar dari Papar, Sabah yang meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 3 asrama sekolahnya pada 16 Julai yang lalu. Kematian ini sepatutnya menggoncang hati masyarakat dan mengundang reaksi pantas daripada pihak berkuasa. Lebih-lebih lagi Kementerian Pendidikan. Tetapi yang peliknya, menurut ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Saifuddin Abdullah, sehingga kini Menteri Pendidikan Fadlinah Siddiq seakan-akan memilih untuk berdiam diri. Kenapa? Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Saifuddin yang juga ahli Parlimen Indra Mahkota meluahkan rasa kecewa apabila Fadlina tidak menjawab walau satu pun soalan berkaitan dengan kes Zara ketika menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-13 baru-baru ini. Beliau menyatakan hampir separuh daripada ahli parlimen menyentuh isu ini. Ada yang membangkitkan soal siasatan, laporan postmortem, malah harapan rakyat untuk melihat satu inkues yang telus dan adil. Tetapi anehnya, menteri langsung tidak menyentuhnya. Seolah-olah isu yang sebesar ini tidak wujud. Dan ini bukan kali yang pertama. Pada 30 Julai lepas, ketika perbahasan rang Undang-Undang Pendidikan, Saifuddin sekali lagi mengemukakan 8 soalan khusus tentang kematian Zara, tetapi tiada satu pun yang dijawab. Tidakkah ini menimbulkan persoalan besar? Sama ada kementerian benar-benar serius menangani masalah buli di sekolah yang sudah lama membara. Kita semua tahu yang kes Zara ini bukanlah kes terpencil. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini sudah banyak laporan kes buli di sekolah yang berakhir dengan kecederaan fizikal, trauma mental, malah ada yang membawa maut. Malah dalam laporan KPM sendiri pada tahun 2023 terdapat lebih 20.000 kes buli direkodkan dalam tempoh hanya beberapa bulan selepas sekolah dibuka sepenuhnya pasca pandemik. Itu adalah angka rasmi. Yang tidak dilaporkan macam mana pula? Pasti memang lebih tinggi. Maka apabila seorang pelajar seperti Zara menemui ajal dalam keadaan misteri selepas didakwa menjadi mangsa buli, sudah tentu masyarakat menuntut jawapannya. Tetapi apa yang kita dapat daripada pihak tertinggi kementerian? Belum ada lagi. Senyap sesenyap-senyapnya. Lebih mengejutkan, kes ini kini sudah masuk ke mahkamah. 5 remaja telah dituduh mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Zara yang dipercayai boleh menyebabkan tekanan emosi kepadanya. Dan satu inkues rasmi dijadwalkan bermula pada 3 September. Jadi soalan besarnya, kenapa Menteri Pendidikan masih lagi enggan mengulas? Adakah kerana siasatan sedang berjalan ataupun ada sesuatu yang cuba disembunyikan? Kita bercakap tentang seorang anak bangsa yang meninggal dunia dalam keadaan penuh tanda tanya di bawah jagaan sistem pendidikan negara. Bukankah kementerian ataupun menteri sepatutnya tampil memberikan penjelasan, sekurang-kurangnya menunjukkan empati dan komitmen untuk membantras budaya buli? Kalau kita imbas kembali kes-kes buli yang membawa maut bukanlah perkara yang baru. Pada tahun 2017, kes Navin di Pulau Pinang. Seorang remaja lelaki dibuli sehingga meninggal dunia. Dan pada masa itu, kes ini telah menjadi tajuk utama media-media antarabangsa. Perkara yang sama juga berlaku dalam kes Zul Farhan Osman, seorang pelajar UPNM yang mati akibat didera rakan-rakan sendiri. Kedua-dua kes ini membuktikan betapa seriusnya masalah buli di Malaysia. Namun selepas hampir 1 dekad, nampaknya kita masih lagi gagal mencari jalan keluar. Dan kali ini seorang lagi remaja telah menjadi mangsa, yaitu arwah adik Zara Khairina. Apa yang lebih menimbulkan tanda tanya ialah mengapakah reaksi daripada kerajaan seolah-olah dingin.
Jika insiden ini berlaku di Semenanjung, adakah ia akan mendapat liputan lebih meluas dan perhatian lebih serius dalam kementerian? Atau adakah karena ia berlaku di Sabah, maka keprihatinannya kurang? Tetapi saya rasa itu bukan soalnya. Apabila kita melihat di media sosial banyak komen-komen sebegini yang dilontarkan oleh netizen-netizen yang mungkin kurang cekap berpikir. Persoalan sebegini adalah tidak wajar bagi saya untuk kita bertanya karena ini adalah satu perkara yang sensitif dan itu bukanlah fokus. Kita tidak perlu untuk mempolitikkan ataupun kita tidak perlu untuk membandingkan perbezaan kita karena satu objektif yang patut kita pikirkan sekarang ialah menuntut keadilan untuk arwah Zara Khairina. Saya tahu rakyat Sabah sendiri sudah lama merungut bahwa suara mereka sering dipandang sepi di peringkat pusat, tetapi itu adalah bukan isu yang seharusnya menjadi fokus karena isu yang besar sekarang ini adalah supaya kita bersama-sama satu Malaysia, satu rakyat Malaysia berkumpul untuk menuntut keadilan yang disembunyikan daripada kita. Selain itu, persoalan yang wajar kita fikirkan sekarang ialah adakah Kementerian Pendidikan cuba untuk menutup kelemahan sistemnya sendiri. Sebab kalau kita lihat isu buli di sekolah asrama penuh, sekolah berasrama harian, bahkan MRSM bukanlah perkara yang baru. Malah beberapa laporan sebelum ini mendedahkan wujudnya budaya senior versus junior yang sudah sebati dalam tradisi sekolah berasrama. Jika kementerian akui kelemahan, maka ini bermaksud kerajaan gagal melindungi ribuan pelajar yang kini berada dalam sistem tersebut. Jadi dengan memilih untuk berdiam diri, adakah ia strategi politik untuk mengelakkan imej kementerian yang tercelar? Dan kita juga kena tanya dengan jujur, adakah Zara Khairina mati kerana kecuaian sistem? Adakah dia gagal dilindungi kerana budaya buli yang sudah dianggap normal dalam sekolah? Dan adakah benar seperti yang dituduh sesetengah pihak, kementerian lebih sibuk menjaga imej politik daripada menjawab soalan-soalan pedih tentang keselamatan pelajar? Kalaulah ini benar kawan-kawan, ia bukan sekadar tragedi pribadi, tetapi ini adalah satu skandal nasional yang sangat besar. Dan kepada Anda semua kawan-kawan, saya ingin lontarkan beberapa persoalan. Jika anak Anda, adik Anda ataupun saudara mara Anda ditempatkan di asrama sekolah, adakah Anda yakin mereka benar-benar selamat? Atau adakah Anda mula merasakan sebaliknya? Bahwa sekolah yang sepatutnya menjadi tempat menuntut ilmu sudah berubah menjadi tempat berisiko yang boleh meragut nyawa. Akhir sekali, isu Zara ini bukan sekadar soal satu kematian. Ini adalah simbol kepada masalah yang lebih besar, yaitu budaya buli yang tidak pernah selesai, sikap sambil lewat pihak berkuasa, dan kelemahan sistem pendidikan negara kita. Kalau hari ini kita diam, esok mungkin ada lagi Zara yang lain. Pertanyaan, sampai bila? Adakah kita hanya akan bangkit apabila satu demi satu nyawa terkorban ataupun berani menuntut perubahan sekarang juga? Inilah yang membuatkan kes ini sebegitu kontroversi. Bukan sekadar kerana seorang anak remaja meninggal dunia, tetapi kerana soalan-soalan asas tentang ketelusan, kebertanggungjawaban dan empati sedang diabaikan oleh mereka yang berkuasa. Jadi kalau Anda rasa isu ini patut dibincangkan dengan lebih terbuka, jangan lupa untuk tinggalkan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda percaya kerajaan benar-benar serius mahu banteras buli di sekolah ataupun semua ini hanyalah janji-janji kosong? Dan sebelum saya akhiri, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu lagi soalan. Kalau seorang pelajar di Sabah boleh mati dalam keadaan yang penuh misteri dan menteri masih lagi boleh berdiam diri, apa yang akan berlaku dan apa yang sedang berlaku dalam sistem kita yang kita tidak tahu?
Baiklah kawan-kawan, itu sahajalah untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau Anda rasa pendedahan ini penting untuk lebih ramai orang tahu. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dengan lebih banyak kupasan, ulasan yang panas dan juga penuh kontroversi. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kawan-kawan.